Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya, Cikgu Anis. Hari ini saya akan mengajar tentang frasa kerja. Anda digalakkan untuk menonton video ini sehingga selesai kerana terdapat aktiviti yang sangat menarik yang akan dijalankan. Frasa kerja. Frasa kerja ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya adalah kata kerja. Frasa kerja terdiri daripada kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Fungsi frasa kerja. Yang pertama adalah sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Yang kedua, frasa kerja berfungsi sebagai subjek, iaitu frasa kerja dapat menjadi subjek ayat apabila frasa kerja itu berfungsi sebagai frasa nama. Yang ketiga ialah frasa kerja berfungsi sebagai penerang apabila frasa kerja itu mengikuti frasa nama. Frasa ini boleh hadir dalam bahagian subjek atau predikat. Saya akan menerangkan frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap. Dalam ayat yang mengandungi frasa kerja tak transitif jenis ini, kata kerjanya dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan pelengkap atau objek bagi menyempurnakan maksud ayat. Sebagai contoh, Irfan belajar di luar negara. Frasa sendi nama di luar negara dalam ayat Irfan belajar di luar negara berfungsi sebagai keterangan, bukannya sebagai pelengkap. Jika frasa tersebut digugurkan, kata kerja belajar masih dapat berdiri sendiri dan makna ayat masih sempurna. Frasa kerja tak transitif berpelengkap. Frasa ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa pelengkap. Terdapat 3 jenis frasa yang boleh menjadi pelengkap bagi frasa kerja tak transitif berpelengkap. Yang pertama ialah frasa nama, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Contoh ayat bagi frasa nama adalah Ali tersepak batu, iaitu batu merupakan kata nama. Yang kedua adalah frasa adjektif. 4 cara ini akidah anak itu bertambah kukuh. Kukuh merupakan frasa adjektif. Yang ketiga ialah frasa sendi nama. Keluarga mertua Ali berasal dari Sarawak. Dari Sarawak merupakan frasa sendi nama. Seterusnya adalah frasa kerja tak transitif berpenerang. Frasa ini terdiri daripada binaan kata kerja tak transitif yang diikuti oleh kata nama. Kata nama itu boleh digugurkan tanpa menjejaskan maksud ayat. Sebagai contoh, nanti selesai mengaji kita bermain bola. Kata nama bola dalam ayat-ayat di atas berfungsi sebagai penerang dan boleh digugurkan tanpa menjejaskan maksud ayat. Binaan frasa kerja transitif mengandungi kata kerja transitif sebagai intinya. Frasa kerja transitif mengandungi frasa nama sebagai objek terdiri daripada 2 bentuk. Seterusnya ialah frasa kerja transitif dengan satu objek, iaitu terdiri daripada kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama sebagai objek. Sebagai contoh, ibu sedang menjahit baju sekolah adik. Yang kedua, terdapat sejumlah perkataan yang berbentuk kata kerja tetapi membawa makna adjektif. Sebagai contoh, kematian datuk menyedihkan kami sekeluarga. Ayat di atas boleh menerima kata penguat dan kata nama yang mengikutinya boleh digugurkan. Sebagai contoh, kematian datuk amat menyedihkan. Kemudian, frasa kerja transitif dengan 2 objek, iaitu dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya boleh mengandungi 2 objek. Sebagai contoh, Arena menjahitkan adiknya baju. Ayat di atas mempunyai 2 objek, iaitu objek tepat dan objek CP. Objek tepat adalah adiknya, objek CP ialah baju. Ayat bagi contoh frasa kerja transitif 2 objek boleh diubah, iaitu berbeza dari segi bentuk tetapi masih sama dari segi makna.
Contohnya, arena sebagai subjek, menjahit sebagai kata kerja transitif, baju sebagai objek, untuk adiknya frasa sendi nama. Akhir sekali ialah peluasan frasa kerja. Frasa kerja dapat diperluas melalui dua cara, iaitu peluasan dengan kata bantu dan peluasan dengan keterangan. Frasa kerja transitif dan kata kerja tak transitif boleh diperluas dengan menambahkan kata bantu. Kata bantu ini pula terdiri daripada dua jenis, iaitu peluasan dengan kata bantu aspek dan peluasan kata bantu ragam. Saya akan menjelaskan peluasan dengan kata bantu aspek, iaitu kata bantu aspek ialah menerangkan aspek waktu sama ada masa lampau, masa ini dan masa hadapan. Sebagai contoh, lelaki itu sedang memegang sepucuk pistol, sedang merupakan kata bantu aspek yang menerangkan aspek masa ini. Yang kedua, orang akan mengira di sini terdapat kesamaan fonetik dan semantik. Akan merupakan kata bantu aspek menerangkan aspek pada masa hadapan. Yang ketiga, saya telah menunggu anda sejak daripada pukul 9 pagi. Telah merupakan kata bantu aspek menerangkan aspek waktu pada masa lampau. Yang kedua ialah peluasan dengan kata bantu ragam. Kata bantu ragam menerangkan ragam sesuatu perbuatan itu dilakukan, sama ada mesti melakukan, hendak melakukan, enggan melakukan atau sebagainya. Sebagai contoh, oleh sebab itu pihak kerajaan hendak menukar dasar pendidikan kebangsaan. Hendak merupakan kata bantu ragam menerangkan ragam sesuatu perbuatan, iaitu hendak melakukan. Yang kedua ialah setapa mahu berubah, tidak mahu lagi menjadi dalang. Mahu merupakan kata bantu ragam menerangkan ragam sesuatu perbuatan itu dilakukan. Contoh lain ialah bidang teknologi telah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Telah merupakan kata bantu ragam menerangkan ragam sesuatu perbuatan hendak melakukan. Baiklah, adik-adik faham tak apa yang cikgu ajar? Frasa kerja ni sangat mudah jika kita memahaminya. Oleh itu, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ada menyediakan aktiviti yang menarik untuk adik-adik semua. Sila scan menggunakan telefon pintar dan sekiranya tidak dapat, sila rujuk link yang saya sediakan di bawah. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Carilah ilmu sebanyak mana yang mungkin, kerana orang yang banyak ilmu tidak akan pernah rugi. Assalamualaikum.